Okey. Jadi di sini kalau kita merujuk kepada sifat kimia alkana yang kedua iaitu penukar gantian, alkana mengalami tindak balas penukar gantian dengan halogen. Jadi awak dah set kat kepala halogen saja. Maknanya klorin, bromin. Ini yang paling popular lah. Okey, yang awak kena tahu adalah tindak balas penukar gantian halogen terutama sekali dengan klorin dan bromin. Syaratnya maknanya mesti di bawah cahaya matahari ataupun sinar UV. Ini maknanya kalau dalam keadaan gelap, gelita, tindak balas penukar gantian tidak boleh berlaku. Itu maksudnya, awak kena faham. Maknanya tindak balas penukar gantian syaratnya mesti ada cahaya matahari ataupun UV light. Okey. Tindak balas penukar gantian berlaku apabila setiap atom hidrogen dalam molekul alkana digantikan satu demi satu. Satu demi satu. Dan untuk level awak ni, fokus kita hanya kepada metana sahaja. Metana sahaja. Okey. Kalau nak yang lain tu awak boleh cuba, tak ada masalah. Tapi hari ni dan fokus kita memang kepada metana sahaja. Okey, kerana metana ni adalah kandungan utama gas asli. Kandungan utama gas asli tu adalah metana. So kita fokus kepada metana. Jadi satu persatu, okey, atom hidrogen ini akan digantikan. Ini yang kita namakan tindak balas penukar gantian. Cahaya matahari ataupun UV light ni diperlukan. Tujuannya apa? Untuk memutuskan ikatan kovalen dalam molekul halogen. Pada keadaan molekul, kita nak putuskan kepada atom. Kalau kita gunakan gas klorin, kita nak jadikan dia atom klorin. Kalau kita gunakan gas bromin, dia akan jadi atom bromin. Itu tujuannya mengapa perlu adanya cahaya matahari ataupun UV light. Kalau tak ada, tindak balas ini tidak boleh berlaku. Okey pelajar. Apabila gas metana bertindak balas dengan klorin, contoh yang diberikan dalam buku teks adalah tindak balas gas metana dengan klorin berlebihan di bawah cahaya matahari. Pelbagai molekul hasil tindak balas mengalami penukar gantian, okey, dan persamaan tindak balas yang ditunjukkan dalam buku teks anda ini adalah cara atom klorin daripada molekul klorin menggantikan atom hidrogen peringkat demi peringkat. Sehinggalah semasa awak belajar tingkatan 4, kita ada satu molekul yang kita panggil tetraklorometana yang sangat popular, okey, keluar dalam ikatan kovalen. Jadi bagaimana sebenarnya tetraklorometana terbentuk, awak boleh nampak hari ini, okey. Jadi ada 4 peringkat. Okey, cikgu nak mulakan penerangan, jangan ada pelajar yang termiss ya. Okey. Yang pertama, metana. Ini metana. Okey, ini metana. Metana bertindak balas dengan klorin. Okey. Dia dah tunjukkan formula struktur bersama dengan formula molekul. Kadang-kadang soalan keluar formula molekul saja, tak ada formula struktur. Kadang-kadang pelajar diminta untuk melukis formula strukturnya. Dengan kehadiran UV light atau sinaran cahaya matahari, maknanya hidrogen di sini telah pun digantikan dengan satu atom klorin. Nama asalnya adalah metana. Metana. Okey, nama asalnya adalah metana. Namun begitu, apabila adanya atom klorin, okey, menggantikan tempat hidrogen, nama sebatian yang terhasil adalah klorometana. Klorometana. Ini peringkat yang pertama. Dari metana menjadi klorometana. Dan hidrogen dan kalau awak lihat kat sini, tadi kita ada satu hidrogen twist dengan satu atom klorin. Maknanya hidrogen ni dah terkeluar. Okey, ada satu hidrogen yang dah terkeluar. Okey, kat sini.
Okey, dia akan single. Maknanya hidrogen ni dia akan bergabung dengan satu lagi atom, okey, klorin. Dia membentuk, ini namanya adalah hidrogen klorida. Tengok formula dia ni. Formulanya ni macam formula asid hidroklorik. Tapi keadaannya adalah keadaan gas. Jadi nama dia ni adalah hidrogen klorida. Okey, jangan sebut ini asid hidroklorik sebab tengok keadaan dia dalam keadaan gas. Maknanya hasil sampingannya adalah hidrogen klorida. Kalau awak dah lihat awal-awal, awak dapati semua mempunyai hasil sampingan hidrogen klorida, hidrogen klorida, hidrogen klorida. Semua peringkat akan ada hidrogen klorida. Okey, jadi di sini kita dah tahu, saya ulang balik, peringkat yang pertama kita fokus kepada metana sahaja. Metana apabila satu atom hidrogen digantikan dengan satu atom klorin, lihat formulanya CH4, dia akan jadi CH3, okey, ni ada CH3, okey, dan juga klorin. Namanya adalah klorometana dan hasil sampingannya adalah hidrogen klorida. Okey. Daripada step yang pertama ini, okey, akan pergi kepada peringkat yang seterusnya. Peringkat yang seterusnya kita bawa klorometana sahaja. Okey. Maknanya klorometana yang diperolehi daripada peringkat 1 pergi kepada peringkat yang kedua. Jadi sekarang akan ada satu lagi atom hidrogen yang akan digantikan dengan atom klorin. Okey, inilah atom hidrogennya. Okey, kat sini tadi dah settle dah. Kat sini dah ada atom klorin dah. Memang ada atom klorin kat sini. So, sekarang ni seterusnya, peringkat yang seterusnya masih lagi dengan kehadiran cahaya matahari dan apabila berlakunya penukar gantian, okey, daripada klorometana CH3 Cl, okey, bertindak balas dengan gas klorin. Kita tak boleh sekejap klorin sekejap bromin, kita kasih habis dulu klorin sampai habis. Sekarang kita dapati ada dua atom klorin. Bila ada dua, namanya adalah diklorometana. Diklorometana. Okey, diklorometana. Hasil sampingan tetap hidrogen klorida. Okey, hasil sampingan tetap hidrogen klorida. Okey, so pelajar yang ni ada yang nak tanya? Daripada peringkat 1 sampai peringkat 2, daripada metana bertindak balas dengan gas klorin menghasilkan klorometana. Hasil sampingannya hidrogen klorida. Masuk kepada peringkat yang kedua, klorometana sekali lagi bertindak balas dengan gas klorin menghasilkan diklorometana dan hasil sampingan masih lagi hidrogen klorida. Seterusnya, okey, dari peringkat yang kedua masuk kepada peringkat yang ketiga, kita bawa diklorometana. Kita bawa diklorometana. Kalau kita lihat daripada diklorometana, kita bawa ke peringkat yang ketiga, terus bertindak balas dengan gas klorin, masih lagi dengan kehadiran cahaya matahari. Sekarang satu lagi atom hidrogen digantikan dengan atom klorin, menjadikan ada 3 atom klorin, namanya sudah jadi triklorometana. Triklorometana. Hasil sampingan masih lagi hidrogen klorida. Okey. Dan dari peringkat yang ketiga, kita bawa triklorometana, okey, untuk masuk ke peringkat yang keempat. Okey. Peringkat yang keempat, hanya tinggal satu saja atom hidrogen yang belum digantikan dan ianya akan digantikan dengan atom klorin. Masih lagi maknanya triklorometana bertindak balas dengan gas klorin
kehadiran cahaya matahari, sekarang kita dapati kesemua atom hidrogen telah pun digantikan dengan klorin. Ada 4 atom klorin, namanya telah jadi tetraklorometana. Tetraklorometana, hasil sampingan masih lagi sama, iaitu hidrogen klorida. Okey pelajar, tadi anda diminta untuk tadi kita dah buat dengan klorin. Okey. Tadi kita buat dengan klorin. Awak kena ingat klorin dengan bromin je lah dulu Klorin dengan bromin. Kalau klorin akan jadi kloro. Kalau bromin jadi apa? Bromin dia akan jadi bromo. Kalau klorin jadi kloro, bromin jadi bromo. Okey, cikgu tunjukkan satu je. Cikgu tunjuk peringkat 1 sahaja. Cikgu. Okey, yes. Saya nak tanya daripada peringkat 3 tadi. Kenapa? Peringkat kat mana buku teks. Okey, peringkat 3. Kenapa dekat apa? Dekat triklorometana H ada ikatan dengan Cl cikgu? Yang peringkat 2 dengan 1 tak ada. Oh, yang ni. Oh ni, boleh. Dia nak tunjukkan ikatan ni. Okey, terima kasih Nabila. Sebenarnya dia nak tunjukkan, yang ini awak nak tulis macam ni boleh, nak tulis macam ni je pun boleh. Boleh sahaja. Dia menunjukkan ini adalah ikatan kovalent. Ikatan kovalent. Terima kasih. Okey, tanya. Itu menunjukkan ikatan kovalent. Okey. Kebetulan sebab Nabila dah tanya dengan cikgu. Okey, cikgu dah buka balik peringkat tindak balas penukar gantian metana ni. Kedudukan hidrogen. Hidrogen yang mana satu ditukar gantikan? Hidrogen yang mana satu ditukar gantikan? Mula-mula hidrogen yang ni. Kemudian hidrogen yang peringkat yang kedua yang ke atas. Yang ketiga balik semula bawah. Kemudian yang ini. Sebenarnya dia memang ada step-step dia. Ada step-step yang tertentu yang awak kena patuhilah. Sebab itu yang ini dia dah tunjukkan dengan jelas. Okey, hidrogen yang mana satu yang akan ditukar gantikan. Okey, jadi yang ini tadi Nabila tak ada masalah awak nak tulis dengan ikatan ataupun macam ni tak ada masalah. Okey, sebab sepatutnya kalau formula struktur tu dia memang nampak macam ni lah. Tapi kalau pelajar nak terus tulis direct HCl tak ada masalah. Cuma cikgu nak ingatkan sekali lagi, HCl di sini bukan merujuk HCl hidroklorik tetapi adalah hidrogen klorida, exist as a gas. Dia wujud dalam keadaan gas. Okey, so tadi cikgu nak tunjuk satu contoh. Okey. Kita ada metana bertindak balas dengan gas bromin. Okey, ini adalah metana. Kita ada gas bromin. Jadi, kalau kita melihat kepada step yang dia tunjukkan, okey, hidrogen inilah yang akan, atom hidrogen di sinilah yang akan ditukar gantikan dengan satu atom bromin. Okey, jadi kita lukis dahulu. Okey. Untuk memudahkan hidrogen yang asal ni. Okey, cikgu gunakan warna yang asalnya. Kemudian hidrogen yang akan kita gantikan dengan bromin. Okey. Ini adalah bromin. Okey. Dan tadi cikgu dah sebutkan jadi hidrogen ini akan menjadi hasil sampingan dengan bromin. Maknanya di sini formulanya akan jadi H. Okay, Br. Exist as a gas. Exist as a gas. So, apakah nama? Nama sebahagian ini, kalau tadi klorin, dia jadi kloro. Kalau bromin, dia akan jadi bromometana. Okey, inilah namanya bromometana. Dan hasil sampingannya adalah hidrogen bromida. Okey, ini peringkat pertama. Cikgu hanya bagi peringkat pertama je. Cikgu nak awak buat peringkat pertama sampai peringkat keempat. Tindak balas metana dengan bromin. And then nanti tolong
bagi kepada cikgu jawapan kamu. Tolong snap, tapi cikgu nak awak masukkan attach file dalam Google Form. Cikgu akan bagi Google Form tu kemudian. So awak siapkan dulu, itu tugasan yang pertama. Ingat kalau nanti bilangan klorin kalau 2 depannya letak di. Jadi kalau bromin bilangannya 2 jadi dibromo. Kalau bromin ada 3 dia akan jadi bromo lah. Kalau bromin tribromometana. Kalau bromin nanti ada 4, dia akan jadi tetrabromometana. Jadi itu nama-nama yang awak kena tahu.